Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid KSSM Tingkatan 4 MPV Produksi Multimedia. Pada hari ini cikgu akan menguraikan tentang bab 1 iaitu skop kerja pasukan produksi multimedia. Pasukan produksi multimedia ni maksudnya satu tim yang akan melaksanakan satu projek multimedia yang dirancang. Objektif pelajaran pada kali ini ialah pelajar akan yang pertama mengetahui tujuh ahli pasukan produksi multimedia. Yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya minima satu tugas setiap ahli pasukan produksi multimedia tersebut. Di dalam slide ini, anda boleh nampak contoh-contoh produk multimedia yang dijalankan. Di antaranya ialah kios, games, pangkalan data, laman sesawang, aplikasi telefon dan bermacam-macam lagi. Produk multimedia yang berkualiti bukanlah hasil usaha daripada seorang individu, tetapi ianya adalah hasil kerjasama daripada sebuah pasukan yang mantap. Cikgu ambil contoh siri animasi Ejen Ali yang diterbitkan oleh syarikat Wow Animation mempunyai pasukan yang terdiri daripada 90 orang ahli produksi daripada pelbagai kepakaran seperti artis grafik, pakar isi kandungan, pakar animasi dan lain-lain. Terdapat 7 ahli pasukan multimedia yang biasanya terlibat dalam pembinaan sesebuah projek produk multimedia. Di kedudukan atas ialah pengurus produksi, diikuti dengan pakar kandungan, kemudian penulis skrip, seterusnya pengatur cara atau programmer, kemudian pereka grafik, seterusnya penyunting audio dan video dan terakhir ialah pereka bentuk multimedia. Setiap ahli ini mempunyai fungsi-fungsi ataupun tugas-tugas masing-masing. Slide berikut menerangkan tentang skop kerja pasukan multimedia. Yang pertama, pengurus produksi. Tugas pengurus produksi pertama, memastikan skop dan jangka masa projek dipatuhi. Skop merujuk kepada semua kerja yang terlibat dalam menghasilkan projek multimedia dan juga semua proses yang digunakan dalam mencipta sesebuah produk tersebut. Yang kedua, berbincang dengan pelanggan tentang keperluan produk. Pengurus akan berbincang dengan syarikat apakah mesej yang hendak disampaikan dalam sebuah projek video animasi. Yang ketiga, mencari sumber kewangan, kemudahan dan peralatan. Kewangan ini boleh diperolehi daripada pinjaman bank ataupun pemberi dana. Kemudahan pula ialah kemudahan sewa pejabat, kemudahan pengangkutan dan juga kemudahan internet. Dan peralatan pula ialah peralatan audio dan visual yang digunakan untuk pembangunan projek multimedia. Tugas keempat ialah mengurus semua ahli pasukan dalam pasukan multimedia. Skop kedua ialah skop kerja pakar kandungan. Yang pertama, pakar kandungan akan menyelidik tentang kandungan program produk aplikasi. Produk-produk yang diselidik ni adalah produk yang sudah ada dalam pasaran, apakah produk yang telah dikeluarkan dan apakah kandungannya, kemudian apakah produk yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengadakan isi kandungan multimedia, contohnya menyediakan data, grafik dan juga fakta yang akan dimasukkan dalam projek yang akan dibina. Ketiga, penulis skrip. Tugas penulis skrip ialah pertama, menentukan konsep produk atau isi produk. Contohnya, produk filem animasi. Penulis skrip akan menulis setiap babak satu persatu, apakah dialog yang terlibat dan apakah keterangan bagi setiap babak tersebut. Yang kedua, menentukan arah navigasi berdasarkan jenis persembahan multimedia sama ada linear atau bukan linear. Persembahan multimedia linear di sini bermaksud persembahan yang akan main secara terus sehingga selesai seperti video. Persembahan multimedia bukan linear pula ialah persembahan yang dimainkan berdasarkan kepada apa yang pengguna klik. Contohnya, jika pengguna klik butang 1, persembahan akan main ke babak 1. Jika pengguna klik butang 2, persembahan main ke babak 2. Keempat, pengatur cara.
Pengatur cara bertugas untuk menulis kod program ataupun skrip dalam bahasa pengaturcaraan. Yang kedua, menggabungkan elemen multimedia, teks, grafik, audio, video, animasi ke dalam program. Contohnya menggabungkan semuanya dalam perisian pembangunan multimedia seperti Flash, Director dan sebagainya. Kelima, pereka grafik ataupun grafik artis. Tugas pereka grafik ialah mereka latar belakang bagi projek, latar belakang gambar, mereka butang seperti butang-butang yang ada dalam laman web ataupun dalam kios, mereka gambar ataupun memanipulasi gambar, mereka objek 3 dimensi, mereka logo seperti logo syarikat ataupun logo penerbitan ataupun logo filem, dan juga mereka animasi. Yang keenam, penyunting audio dan video. Penyunting audio dan video bertugas untuk merekod suara ataupun edit kesan bunyi. Yang kedua, mengedit ataupun merekod muzik seperti muzik latar. Yang ketiga, merakam, mengedit dan juga menghasilkan video. Ketujuh ialah berkaitan pereka bentuk multimedia. Skop kerja pereka bentuk multimedia ialah menggabungkan semua elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video dan animasi yang telah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu perisian multimedia. Baiklah, secara kesimpulannya, pada kali ini pelajar telah yang pertama mengetahui 7 ahli pasukan produksi multimedia. Yang kedua, pelajar boleh menyaraikan sekurang-kurangnya satu tugas bagi setiap ahli pasukan produksi multimedia. Cikgu harap agar pelajar dapat memahami topik pada kali ini dan boleh PM ataupun mesej kepada cikgu jika ada yang tidak memahaminya. Bagi menguji kefahaman pelajar, cikgu sediakan latihan di sini. Layari alamat ataupun URL di bawah dan jawab latihan yang disediakan. Setelah selesai, screenshot gambar markah anda dan hantar kepada cikgu untuk perekodan. Selamat menjawab. Cikgu berharap kita akan berjumpa lagi pada topik yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.